Hai selamat tengah hari dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan pemerdagangan kanak-kanak. Pemerdagangan kanak-kanak adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi kanak-kanak secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Bagi kanak-kanak, eksploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak angkat antara bangsa yang tidak sah, perkawinan kanak-kanak, dan pengambilan kanak-kanak sebagai tentera, pengemis, dan tujuan permainan atau untuk tujuan kegiatan keagamaan. Isi yang pertama yaitu bagaimana terjadinya pemerdagangan kanak-kanak. Pemerdagangan kanak-kanak ini terjadi melalui pengawasan yang tidak mencukupi. Contohnya meninggalkan kanak-kanak bersendirian di rumah walaupun kanak-kanak itu belum mampu menjaga dirinya sendiri dan tidak melindungi kanak-kanak dari bahaya, atau meninggalkan kanak-kanak itu dengan penjaga yang tidak mencukupi. Yang kedua, yaitu keluarga yang tidak pandai bersyukur. Keluarga yang tidak pandai bersyukur ini seperti keluarga yang menginginkan jantina lelaki, tapi hakikatnya mendapat jantina perempuan, bayi jantina perempuan. Maka, oleh sebab mereka tidak menginginkan jantina itu, mereka menjual bayi tersebut kepada yang ingin membelinya. Taraf hidup rendah atau kemiskinan adalah salah satu sebab mengapa aktiviti perdagangan kanak-kanak semakin berleluasa di dunia. Ini yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yang menyebabkan golongan ini mudah terlibat dalam aktiviti perdagangan kanak-kanak. Contohnya, mereka tidak dapat melangsaikan hutang mereka dan tidak ada pekerjaan atau lebih dikenali sebagai menganggur. Mengapakah golongan ini mudah tertarik dengan aktiviti perdagangan kanak-kanak? Ini kerana aktiviti perdagangan kanak-kanak mampu memberikan pendapatan yang lumayan kepada individu yang terlibat dalam aktiviti perdagangan ini. Contohnya, seorang individu telah mendapat RM50,000 kerana telah menjual seorang kanak-kanak ke luar negara untuk dijadikan sebagai pelacur. Walaupun ia memberikan pendapatan yang lumayan kepada individu yang terlibat dalam aktiviti ini, namun ia akan memberikan kesan yang buruk kepada diri individu tersebut. Sebagai contoh, maruah diri dan juga keluarga akan tercemar dan ini akan menyebabkan mereka dipandang hina oleh masyarakat. Seterusnya, mereka juga akan dijatuhkan hukuman setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi, apakah langkah-langkah agar golongan ini tidak terlibat dalam aktiviti perdagangan kanak-kanak? Golongan ini hendaklah bekerja keras untuk melangsaikan hutang-hutang yang telah mereka pinjam dari mana-mana syarikat yang membuat perkhidmatan peminjaman, dan kedua, hendaklah berusaha untuk mencari pekerjaan. Sebagai kesimpulannya, taraf hidup rendah ataupun kemiskinan bukanlah satu alasan yang boleh diguna pakai untuk melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan kanak-kanak, kerana aktiviti perdagangan kanak-kanak adalah salah satu aktiviti yang menyalahi undang-undang di negara Malaysia dan ini adalah salah satu aktiviti yang dapat menyusahkan diri mereka di masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Isi ketiga yaitu penjualan organ dalaman kanak-kanak. Kanak-kanak diambil dengan pelbagai cara seperti ugutan, penipuan, umpan, mengambil kanak-kanak dari tepi jalanan, yaitu kanak-kanak yang terbiar. Bagaimanakah penculikan boleh berlaku? Ianya akibat kecuaian ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab. Berlaku perceraian suami isteri sehingga anak-anak terabai. Kanak-kanak yang kurang kasih sayang, hanya dengan diberikan wang sebagai umpan, kanak-kanak dapat ditipu dan diculik. Organ dalaman kanak-kanak diambil dengan cara, kanak-kanak dibunuh terlebih dahulu, barulah organ dalaman mereka diambil. Tubuh kanak-kanak disiat hidup-hidup,
untuk mendapatkan organ dalaman, merogol kanak-kanak sebelum membunuh dan mengambil organ dalaman. Organ dalaman kanak-kanak dijual dengan cara penjualan organ secara pasaran gelap ataupun kanak-kanak dijual ke luar negara untuk tujuan pengambilan organ dalaman. Sebab penjualan organ, terdesak kerana tiada wang untuk sara hidup, untuk kepuasan nafsu semata-mata, mengejar kemewahan hidup. Langkah-langkah mengatasi penjualan organ: mengadakan kempen kesedaran, meningkatkan kawalan keselamatan, pihak tertentu seperti polis membuat rondaan di kawasan-kawasan hitam, ataupun pemasangan kamera litar tertutup CCTV pada kawasan-kawasan tertentu. Akhir sekali kan pemberdagangan kanak-kanak berlaku akibat kanak-kanak yang dijadikan sebagai perbuatan seks. Perkara ini berlaku di sekitar dunia. Hal ini demikian karena ibu bapak ingin menjadi kaya. Terdapat berbagai cara mereka menjadikan anak-anak sebagai seks, terutamanya secara fisikal, tanpa melibatkan sentuhan dan media sosial. Terdapat beberapa orang yang terlibat dalam hal ini, yaitu mangsa adalah anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah, dan pelaku adalah orang dewasa yang berumur atas 18 tahun. Oleh hal yang demikian, terdapat berbagai langkah yang perlu dilakukan jika kes ini berlaku. Sebagai contohnya adalah memberitahu kepada orang yang dipercayai, melaporkan kepada pihak polis, dan menjalankan pemeriksaan kesehatan. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam kesimpulan. Kes pemerdagangan kanak-kanak ini merupakan kes yang dimana ia bermula daripada kecuaian ibu bapa dan pengasuh. Perkara ini telah diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi, jadi tidak perlu diulas lagi, hanya untuk disimpulkan sahaja, yaitu ia berpunca daripada kecuaian ibu bapa ataupun pengasuh. Saya menyuruh agar semua ibu bapa dan para pengasuh untuk memperketatkan lagi pengawasan mereka terhadap kanak-kanak yang sedang bermain di taman permainan, karena kebanyakannya kanak-kanak ini diculik semasa mereka bermain bersendirian disebabkan pengawasan yang kurang dan gerak-geri mereka tidak dipantau secara teliti. Oleh itu, saya menyeru kepada semua lapisan masyarakat untuk membendung perkara-perkara seperti ini. Antara cara untuk membendungnya adalah melaporkan kepada pihak berkuasa dan pihak yang bertanggung jawab ke atas kes-kes seperti ini. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku begitu saja, karena ia boleh memudaratkan hak asasi manusia. Akta 670 juga harus diperketatkan lagi, yaitu akta ini berkenaan tentang anti pemerdagangan dan anti penyeludupan manusia. Dalam akta ini sepatutnya kerajaan sedar akan betapa bahayanya kes pemerdagangan manusia ataupun kes pemerdagangan kanak-kanak ini pada dunia kita, yaitu di negara Malaysia, terutamanya di negara kita. Oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan agar memperketatkan lagi akta ini untuk membendung masalah kes pemerdagangan kanak-kanak. Sekian dan terima kasih.